kita masuk pula kepada macam mana kita nak mengenal dan kita nak lukis subgraf dan pokok. Kita nak kenal apa itu subgraf, apa itu pokok. Okey, graf kita mesti ada bucu dengan tepi. So, subgraf ni macam mana? Okey, kita boleh baca dekat sini. Subgraf ni adalah satu bahagian, sebahagian atau keseluruhan graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu, dan tepi. Itu. Jadi, semua graf H dikatakan subgraf bagi G jika, boleh bacalah dekat sini. Okey, jadi macam mana kita nak tahu satu graf ataupun satu graf tu adalah subgraf bagi suatu graf. Kita tengok dekat contoh 9. Dia kata suruh kita tentukan raja 1 sampai raja 4 ni, antara raja 1 sampai raja 4 ni yang mana subgraf bagi graf G. Okey, jadi kita tengok satu per satu. P raja 1, dia bagi 2 bucu, 1 tepi dengan nama tepi dia iaitu E5. Okay, kita tengoklah dia sama tak dengan dengan graf G. Okey, sebab dia PS ataupun subgraf pada raja 1 ni ialah graf pada raja 1 ni adalah subgraf bagi graf G. Sebab apa? Dia pasangan bucu dan tepi dia adalah sama. Kita boleh nampak dekat situ. Kedudukan P dan S. Lepas tu label tepi E5. So tepi dia pun E5 juga. Jadi raja 1 ni ialah subgraf bagi graf G. Raja 2. Okay, kita tengok raja 2. Raja 2 dia bukan subgraf bagi graf G. Sebab apa? Kita tengok. Okay, susunan bucu. Betul lah. Susunan bucu tak ada masalah. Kita tengok label tepi pula. Label tepi E1, E5. Okey, betul. Tapi kita tengok dekat bucu P, dia tak ada gelung. Dalam graf G, bucu P tak ada gelung. Tapi dekat raja 2, bucu P ada gelung. Jadi, raja 2 bukan subgraf bagi graf G. Sebab dia telah mengubah kedudukan tepi iaitu E2. Macam tu. Kita boleh tengoklah dia punya kedudukan dia. Dia mesti tak berubah. Maksud dia kalau kata sebahagian bucu, dia mesti duduk dalam keadaan yang sama ataupun kedudukan yang sama. Kita tengok raja 3. Raja 3, dia bagi PS. Okey, bucu PS betul sama dengan graf G. Kita tengok tepi dia. Label tepi dia pada bucu PS, pasangan bucu PS ialah E3. Sedangkan dalam graf G, dia tulis E5. Jadi, graf raja 3 ni bukan subgraf bagi graf G. Tengok. Titik Q dan gelung pada titik Q, bucu Q, betul lah. Tapi sebabkan dia punya tepi ni, label tepi pada pasangan bucu PS ialah E3, jadi dia tak sama dengan graf G. Maka, dia bukan subgraf. Okey, raja yang keempat. Raja yang keempat kita kena tengok betul-betul. Bentuk graf dia sama dengan graf G. Tapi kita tengok ada tak tepi ataupun kedudukan bucu yang berbeza. Okay, kedudukan bucu sama, tak ada masalah. Kedudukan ataupun label tepi. Okey, label tepi dekat raja 4 ni ada sedikit berbeza. Kita boleh nampak gelung pada bucu Q ialah E3. Sedangkan dekat graf G dia tulis E2. Jadi dia tak sama. Tepi pada pasangan bucu QR dia tulis dekat sini E2. Raja 4 dia tulis dekat sini E2. Sedangkan dekat dalam graf G dia tulis E3. Jadi dia tak sama. Bila tak sama, maka dia bukan subgraf. Macam tu je lah. Kita nak tentukan subgraf sesuatu graf rangkaian ni. Macam tu. Jadi dia mesti sama kedudukan bucu, label tepi. Dan kalau ada gelung kita tengok betul tak gelung tu duduk dekat satu bucu yang sama. Macam tu. Okay, kemudian kita tengok pula dekat pokok. Pokok ni apa?
pokok suatu graf ni adalah subgraf. Okey, jadi kita dah tahu dah subgraf tu macam mana. Maka pokok ni adalah satu jenis subgraf bagi suatu graf. Yang mana dia mesti ciri-ciri dia dah sebut dah dekat sini. Apa ciri-ciri bagi suatu pokok? Dia mesti graf mudah yang tak ada gelung atau berbilang tepi. Dia mesti graf mudah. Dia ada satu je contoh. Okey, graf. Ni suatu graf PQRS contoh. PQRS. Dan dia ada berbilang tepi. Dan ada gelung pada bucu S. Okey. Tapi bila kita cerita tentang pokok, dia adalah subgraf. Subgraf maksud dia macam ni. Contoh ni bucu PQRS. Bucu yang sama, kedudukan bucu yang sama. Cuma mungkin dia punya dia punya tepi dia hanya ada satu ataupun dia tak ada, dia cuma satu graf mudah yang menyambungkan ke empat-empat bucu tanpa ada gelung atau berbilang tepi. Dia hanya graf mudah. Jadi ini adalah pokok. Macam tu. Okey. Lepas tu dia kata juga semua bucu mesti berkait dengan setiap pasangan bucu yang dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Maksud dia pasangan bucu ni, contoh PQ, mesti ada satu tepi sahaja. Dia ada satu tepi sahaja. PS pun ada satu tepi sahaja. SR pun ada satu tepi sahaja. QR pun kena ada satu tepi sahaja. Macam tu. Jadi, kita boleh tengok dekat sini dia bagi satu persamaan iaitu yang dia kata bilangan tepi, nak tahu bilangan tepi bagi suatu pokok, dia kena ambil bilangan bucu tolak 1. Macam tu. Nak dapatkan bilangan tepi bagi suatu pokok, kita tengok bilangan bucu kita tolakkan dengan 1 sebab dia kata semua bucu mesti berkait dengan setiap pasangan bucu dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Maksud dia setiap bucu tu ada satu tepi sahaja. Dia tak boleh bucu tu ada dua tepi. Contoh. Dia bukan pokok lah. Kalau bucu tu ada dua tepi, dia mesti dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Okay, kita tengok dekat sini, kat bawah ni. Dia bagi dua gambar raja, kita tengok. Raja satu ni, dia adalah satu raja, satu pokok. Sebab apa? Dia kata semua bucu berkait. Okay, kita boleh nampak daripada bucu A sampai bucu E, semua dia berkait. Lepas tu, setiap pasangan bucu dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Dia tak ada gelung, dia tak ada berbilang tepi. Kita boleh nampak kat sini. Dia tak ada langsung pun berbilang tepi. Okey, jadi bucu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Bucu ada 5, tepi kita ada 4. Macam itulah. Tu sebab nak cari bilangan tepi, ambil bilangan bucu tolak dengan 1. So kita akan dapat bilangan tepi dia kurang 1 daripada bilangan bucu. Okey, raja yang kedua dia bukan pokok sebab apa? Dia kata bucu B dan bucu E boleh dikaitkan dengan dua cara. Maksud dia B kepada E, dia ada dua. B kepada C, C kepada D dan D kepada E. Dia ada dua. Maksud dia bucu B, dia boleh P terus direct B ke E. Ataupun dia kena lalu B, C, D, E. Baru dapat B, C, D, E. Maksud dia ada dua cara dekat sini. Dia tak boleh lah macam tu. Dia bukan pokok lah. Sebab apa bukan pokok juga? Kita boleh kira dengan, kita tengok bilangan bucu dan bilangan tepi dia. Okey, kalau bilangan bucu dia sama ataupun lebih dari bilangan tepi dia sama atau lebih daripada bilangan bucu, maka dia bukan pokok. Kita tengok bucu dia 5, tepi dia pun 5. Jadi dia bukan pokok. Sebab apa? Nak cari tepi suatu pokok mesti bucu darab tolak 1. Bucu kena tolak dengan 1. Bilangan bucu kena tolak dengan 1 baru dapat bilangan tepi yang sebenar. Okey, kita tengok kepada contoh 10. Contoh 10 dia kata kenal pasti sama ada pokok atau bukan pokok dalam rajah di bawah dan berikan justifikasi anda. Okey, kita tengok. Rajah yang kedua, rajah A. Graf pada soalan A.
dia bukan pokok. Sebab apa? Kita boleh nampak dekat sini bucu dia ada 6 dan bilangan tepi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan bucu ada 6, bilangan tepi ada 7. Dia bukan pokok. Sebab apa? Sepatutnya tepi kena kurang 1 daripada bucu. Dan pasangan bucu ni dia boleh dikaitkan dengan pelbagai cara. Contoh nak pergi kepada R. Dia boleh lalu P, Q, R ataupun dia boleh lalu P, Q, R, T, S, R. P, Q, T, S, R ataupun P, U, T, Q, R. P, U, T, S, R. Dia ada banyak cara nak P ke R. So, jadi dia tak boleh. Dia kena ada satu cara sahaja. Macam tu. Maksud dia mesti jalan sehala. Dia tak boleh jalan yang boleh P pusing kat ni tak boleh. Macam tu. Itu graf pokok. Okey, kita tengok rajah yang kedua. Rajah yang kedua dia adalah pokok. Sebab apa? Bucu ada 6. Tapi tepi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bila bucu 6, tepi 5. Maksud dia pokok. Sebab tepi dia kurang 1 daripada bucu. Dan pasangan bucu dia dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Macam tu. Macam tu juga dengan contoh C. Contoh C pun sama. Dia adalah pokok. Kita boleh kira dekat dia punya bucu dan tepi. Dan kita boleh nampak dia punya laluan ataupun tepi dia tu dikaitkan dengan satu. Dia punya bucu dia tu dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Okey. Kita tengok contoh D. Contoh D, dia bukan pokok. Sebab apa bukan pokok? Sebab kita boleh kira dia punya bucu. Kita boleh kira dia punya tepi. Bucu dia kita ada 6 macam tadi. Tapi tepi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Bucu tepi dia ada 4. Dia tak kurang 1, dia kurang 2. Jadi tak bolehlah dia bukan tepi. Lagipun R dengan T dia tak dikaitkan dengan bucu lain. Maksud dia bucu R ni dia dengan T dia tak boleh dikaitkan dengan yang lain. Jadi dia bukan pokok lah. Macam tu. Okey. Contoh 11 dia suruh lukis pokok. Bila dia suruh lukis pokok dengan maklumat yang dia bagi ni. Contoh dia kata bucu 6. Okey. Bila dia bagi bucu sama dengan 6. Maksud dia tepi kita mesti kena kurang 1. Maksud dia 6 tolak 1. Kita akan dapat 5. So lukis je lah 1. 6 bucu. Apa-apa bucu tu lukis je lah macam mana pun bucu dia. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lukis je kat mana-mana pun bucu dia. Lepas tu sebab dia tak ada label. Tak perlu label pun. So letak je 6 bucu. Lepas tu dia buat 5 tepi. So buat 1, 2, 3, 4, 5. Contoh. Dapat je lah satu pokok. Macam tu lah. Dia mudah je. Dia tak perlu. Dia tak ada bentuk yang spesifik pun. Letak je bucu tu bagi cukup 6. Lepas tu lukis je tepi bagi cukup 5. Selesai. Dengan syarat setiap tepi, setiap bucu tu mesti dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Dia tak boleh buat, dia tak boleh ada yang tepi yang boleh dikaitkan lebih daripada satu. Macam tu. Contoh-contoh yang lain pun sama. Kalau dia bagi tepi, kalau dia bagi soalan dia bagi tepi. Macam contoh C dan D. Kalau dia bagi tepi, kita tahu tepi dia kurang daripada 1. Maksud dia bucu dia tambah 1 lah. Kalau tepi dia 4, maksud dia bucu dia 5. Sebab tepi ni dia kena bucu tolak 1. Jadi nak cari bucu, kena tambahlah 1. 4 tambah 1 dapat 5. Sama juga dengan contoh D. 9. Kalau tepi 9, bucu mesti 10. Macam tu je lah. Mudah je. Okey, lepas tu, kalau soalan dia bagi lukis 2 pokok berdasarkan graf yang diberi. Maksud dia bila dia suruh lukis pokok, antum kena pastikan bentuk ataupun dia bagi dah satu graf macam ni. Mesti bentuk ataupun kedudukan bucu mesti sama. Dan kita tengok kalau bucu dia tepi, bucu dia ada berapa? 5. Tepi dia ada 7. 5 tengok. Dan tepi dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepi dia ada 7. Okey, jadi bila 7, maksud dia tepi dia dah lebih. Jadi kita kena buang berapa? Nak bagi jadi cukup tepi bagi suatu pokok. Kita tengok bucu dia 5. Jadi nak buat satu pokok, tepi mesti kurang 1 daripada bucu.
So kita kena tengoklah ada tepi dia mesti kena bagi jadi 4. Macam tu. So kita buang 3. Buang dekat mana-mana tepi yang tu rasa nak buang. Jadikan dia 4 tepi sahaja. 1, 2, 3, 4. Okay, so lukis 2. Buatlah 2 macam tu. Buat 2 bentuk yang beza-beza. Macam tu je lah. Janji semua bucu mesti berkait dengan satu tepi sahaja. Macam tu. Okey. Kalau soalan yang ni dia bagi graf tak terarah dan berpemberat. Dia suruh lukis pokok. Okey, bila suruh lukis pokok, macam biasalah dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. So kita tengok daripada semua ni, pemberat-pemberat yang dia bagi ni, cari dulu berapa jumlah ataupun apa jumlah nilai pemberat yang paling minimum yang kita boleh dapat. Lepas tu kita lukis. Lukis. Okey, so, langkah pertama kita kena cari dulu dia punya tepi. Bucu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Bucu ada 5. Jadi tepi kita kena lukis 4. So kita tengok. Dia kata pemberat yang minimum. Bila pemberat yang minimum maksudnya yang paling sikit. Jadi bila yang paling sikit kita boleh buang semua nilai yang paling besar. Pemberat yang tertinggi. So apa pemberat yang tertinggi? 25. Buang tepi yang 25 ni. Macam tu. Bila kita dah buang, tapi graf yang kedua jadi bila kita dah buang tepi 20 yang ada pemberat 25 ni, P dengan Q dia tak bersambung. So dia bukan pokok lagi. So kita cari dulu apa lagi tepi yang kita boleh buang. Contoh, kita buang 20 lagi. Apa lagi? 19. Contoh kalau kita nak buang 19. Kita tengok. 25, 20 dan 19 ni adalah yang tertinggi. Bila yang tertinggi kita buang, kita kena buang 3 kan. Sebab kita nak dapatkan 4 tepi sahaja. So kalau kita buang 20, 25 dan 19, kita tengok ada bucu yang tak bersambung. Bila ada bucu yang tak bersambung, maksud dia 19 ni kita tak boleh buang lagi lah. Kita anggap dia masih lagi dia masih lagi diperlukan. Okey, jadi sebab antara 25, contoh kan bucu P 25 bersambung dengan pemberat 25 dan 19. Jadi kalau kita nak kekalkan 25 tak boleh sebab 25 ni lebih besar daripada 19. Lebih baik kita simpan yang 19 sebab kita nak cari yang jumlah nilai pemberat yang paling sikit. Okey, 25 ni dah terlampau banyak. Dah banyak jadi kita tak boleh guna. Kita ambil yang paling sikit iaitu 19. Kita kekalkan dulu 19. Kita tengok ada lagi tak nilai yang kita boleh buang. Contoh kita antara 19 dengan 17. Sebab 17 ni dia dua angka dua kecil. Maksud dia dia lebih kecil dia lebih kecil macam tu. Bila dia lebih kecil, 19 dengan 17 ni kita tengok. Kalau kita kekalkan 19, maksud dia P dia dengan P dia ada sambungan dia. Maksud dia boleh bersambung. Kalau kita buang, kita kekalkan Q, kita kekalkan 17, P dia tak bersambung. Jadi kita kena kekalkan 19 dan kita cuba buang 17. Macam tu. Bila kita buang 17, semua bucu kita boleh dapat. Maksud dia boleh berkait. Jadi maksudnya 17 ni tak diperlukan lah. So kita boleh buang 17 dan ke-5 bucu bersambung antara dan ada 4 tepi macam yang dia bagi dekat sini. Macam tu lah. Lepas tu kita carilah berapa nilai minimum dia tu. Tambah 19, tambah 10, tambah 12, tambah 14. So kita dapatlah nilai minimum dia. Macam tu lah kita nak cari jumlah minimum berdasarkan satu graf pokok.